Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan. Jumpa lagi di channel saya, Nakis Back Garden. Hari ini hari Sabtu dan hari ini saya ada sedikit tugasan, iaitu saya nak pindahkan anak terung putih, terung putih panjang yang saya tanam ke dalam polybag besar, dan samping itu saya akan menggunakan satu media tanaman tambahan, iaitu vermicompost. Media tanaman yang saya guna adalah dari tanah dan kokopit bekas tanaman cili. Untuk hari ini cuma ada 3 sahaja, 3 polybag saja yang saya akan tanam. Tanah yang terdapat di dalam polybag hitam ni memang cantik, sebab di dalam ni memang ada cacing, bermaksud memang struktur tanah dia memang baguslah. Akar-akar yang terdapat di dalam polybag ni, kalau boleh kita keluarkanlah, kita buang. Polybag terakhir ni kebanyakannya adalah kokopit hancur sudah. Kita gembur-gemburkan, kita buang-buang benda asing yang terdapat di dalam tanah ni. Dan nampakkan tadi ada cacing, bermaksud tanah ni memang subur lah. Akar lama ni yang melekat di sudip ni kita buanglah, dan teruskan menggembur tanah ni. Kemudian kita akan tambah vermicompost. Baja vermicompost ni mengikut sukatan. Kalau saya tak guna semualah, saya campur sedikit saja. Memandangkan tanah sedia ada ni memang dah subur, dan vermicompost ni sebagai tambahan sajalah. Melainkan tanah memang tanah kering ataupun bukan tanah subur, boleh kita campur banyaklah vermicompost ni. Kita gaul-gaulkan lebih kurang sebati, kemudian barulah kita akan masukkan ke dalam polybag. Polybag ni kita lipat separuh, kemudian kita masukkan tanah yang kita dah campurkan dengan vermicompost tadi lah.
Kawan-kawan boleh nampak tekstur tanah ni memang cantik, gembur. Kita genggam, tengok memang bergumpal tetapi mudah gembur. Ini contoh tanah yang baiklah untuk kita menanam. Kalau tanah terlampau keras, pokok pun susah nak hidup. Kita masukkan ke dalam polybag. Jangan terlampau padat. Anak pokok terung putih panjang yang saya tanam dan akan saya pindahkan ke dalam polybag yang kita isi tanah tadi. Cabut perlahan-lahan supaya pokok tak rosak ataupun akarnya putus. Tengok sudah berakar. Dan kita terus pindahkan ke dalam polybag. Rapikan sekeliling pokok, tekan-tekan sedikit supaya pokok tak tumbang. Pokok ni keadaan batangnya tak lurus, mungkin disebabkan oleh pencahayaan tak sekata. Tetapi saya tengok masih ada potensi untuk hidup lah. Jadi saya pilih juga anak pokok ni untuk kita tanam. Kemudian kita teruskan ke polybag kedua. Kita ulangi langkah yang sama juga. Okey, kawan-kawan nampak masih ada cacing. Okey, cacing ni kita masukkan saja di dalam polybag. Saya berharap dengan vermicompost dan cacing ni, tanah ni akan lebih subur lah. Kita penuhkan seperti biasa. Saya hentak sedikit tadi supaya bahagian bawah tak kosong. Dan vermicompost saya tambah lagi di media tanaman. Dan saya gaul-gaul. Dan masukkan. Jadi benda asing-benda asing yang seperti akar-akar pokok ni ataupun batu ataupun apa-apa saja yang tak sepatutnya ada, kita keluarkan daripada polybag ya kawan-kawan. Ketelan tanah yang begini kita gembur-gemburkan semula. Apabila polybag ini sudah hampir penuh, kita buat sedikit lubang dan kemudian seperti biasa kita ambil anak pokok yang baru. Anak pokok yang saya pilih untuk polybag kedua ni agak cantik, lurus batangnya dan akarnya pun cantik.
Okey, nampak akarnya, batangnya pun cantik. Kita masukkan ke dalam polybag kedua dan kita tekan-tekan sedikit supaya pokok ni tak tumbang. Untuk projek kali ni memang saya target 3 polybag sahaja kawan-kawan. Okey, dan seterusnya kita balik kepada polybag ketiga. Pun ulangi langkah yang sama. Saya suka menggunakan semula tanah-tanah sedia ada disebabkan kalau kita nak beli sendiri, beli baru tanah-tanah ni memang memerlukan kos tinggi lah. Jadi tanah-tanah yang sedia ada, yang saya rasa memang tanah subur, rugilah kalau kita tak guna semula. Tanah yang terdapat di belakang rumah saya memang cantik sebenarnya kawan-kawan. Cuma banyak benda asing. Saya pun tak tahu, mungkin penyewa sebelum ni dia buang sisa-sisa buangan di tanah. Jadi banyaklah batu-batu yang terdapat di dalam tanah. Dan mau tak mau saya terpaksa tambahlah tanah baru supaya tanaman hidup dengan lebih baguslah. Okey, ini adalah tanaman ketiga. Dan seterusnya kita kumpulkan seperti ini. Okey kawan-kawan, ini tips sekiranya menggunakan bumi kompos. Bumi kompos ni sebaiknya dalam keadaan sentiasa lembap. Jadi saya gunakan kokopit sebagai sukupan, bermaksud untuk menghalang cahaya secara direct terkena media tanaman dan melambatkan pengeringan media tanaman. Kokopit yang saya gunakan ini adalah kokopit kita semula yang masih elok. Dan kokopit ni jika kita biarkan terus berada di dalam polybag ni, dia akan menjadi kompos juga, akan hancur. Seterusnya kita akan membuat siraman. Ini adalah tong hitam yang mengandungi baja AB yang sudah saya bancuh, dan kepekatan yang saya buat di bawah 1000 ataupun 1.0 isi. Kita cek menggunakan meter isi. Okey, reading yang kita dapat adalah 0.8 isi. Memang sesuai lah bagi tanaman baru. Dan saya gunakan bekas ni, satu bekas untuk satu polybag. Saya tak bagi air terlampau banyak lah, cukup sekadar pokok ni mendapat air. Pokok-pokok baru ni kita tak boleh terkena matahari secara terus ya kawan-kawan. Jadi saya mengambil keputusan pokok-pokok ni saya letakkan di bawah rak kayu, rak yang mengandungi kunyit hitam alias lengkuas. Saya susun baik-baik begini. Mungkin saya letak di bawah ni dalam seminggu ataupun 3 ke 7 hari begitulah. Tengok keadaan. Sekiranya pokok tak layu, saya akan keluarkan ke cahaya penuh secara perlahan-lahan. Inilah keadaannya ya kawan-kawan. Saya harap pokok ni boleh hidup seperti yang saya harapkan lah. Baiklah kawan-kawan, sekiranya kawan-kawan berminat untuk mendapatkan produk ni, kawan-kawan boleh dapatkan di Shopee merujuk link di bawah. Saya akan membuat penghantaran ke seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak dan Semenanjung, kecuali Brunei, Indonesia dan Singapura. Sama-sama kita sokong produk tempatan, kita sokong penggunaan baja organik, dan yang paling penting
kita sokong produk buatan Malaysia. Terima kasih kawan-kawan. Semoga kita jumpa lagi nanti.